Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya mewakili seluruh warga Kolej Mata Kasih Johor mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa dan para pelajar Kolej Mata Kasih Johor ke Kolej Mata Kasih Johor yang berada di daerah Tangkap ini. Pertama sekali izinkan saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada tuan-tuan dan juga anak tuan-tuan yang dengan rasminya telah menjadi warga Kolej Mata Kasih Johor. Kementerian Pendidikan Malaysia bermula daripada 3 Ogos tahun 2020. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bahagian mata klasi telah ditubuhkan pada tahun 1999 adalah satu bahagian di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang berusaha untuk menjadi penjana unggul pendidikan pra-universiti dalam menyediakan para pelajar yang berkualiti untuk melanjutkan pelajaran ke institusi-institusi pengajian tinggi sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Justru itu, bahagian mata klasi adalah bertanggungjawab untuk membangunkan potensi pelajar, khususnya pelajar Bumi Putera dalam bidang sains, teknologi dan profesional yang lain melalui pendidikan pra-universiti bagi melahirkan modal insan yang cemerlang yang bakal menerajui negara pada masa depan. Kolej Mata Kasih Johor juga sentiasa berusaha untuk menghasilkan, untuk memastikan pelajar-pelajar mendapat pendidikan yang cemerlang, yang berkualiti tinggi, sama ada dari segi kognitif dan juga kemahiran insaniah sebagai persediaan untuk mereka melanjutkan pelajaran dan menceburkan diri dalam bidang pekerjaan pada masa depan. Saya akan dibantu oleh Encik Muhammad Farid bin Cik Mi sebagai timbalan pengarah yang berbaju hitam itu. Kemudian kami berdua dibantu pula oleh 4 orang ketua jabatan. Yang pertama, Puan Hajah Rozila sebagai Ketua Jabatan Sastra Intisas yang mengetuai 6 mata pelajaran ataupun 6 subjek. Dibantu pula oleh Encik Azman Abdul Rahman yang bermisai hitam sebagai Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar yang menguruskan pelajar daripada sebelum pelajar masuk sehinggalah pelajar menamatkan pengajian di Kolej Mata Kasih Johor ini. Dan kami juga dibantu oleh Encik Muhammad Rosdi sebagai Ketua Jabatan Matematik yang di hujung sekali, dan dibantu juga oleh Ketua Jabatan Sains oleh Encik Nur Mazlan. Kami bertujuh ini dibantu oleh sebahagian besar pensyarah, sebanyak 74% daripada kaki tangan di Kolej Mata Kasih Johor ini terdiri daripada pensyarah yang akan mendidik anak tuan-tuan dan perempuan dalam pelbagai mata pelajaran. Mereka ini pensyarah-pensyarah yang amat berdedikasi, berkompeten tinggi dalam bidang dan subjek masing-masing. Mereka terdiri daripada pensyarah 41 sehinggalah kepada pensyarah yang senior yang kita kata sebagai pensyarah kanan di Kolej Mata Kasih ini. Kami semua, para pendidik, para guru, para pensyarah dibantu oleh barisan pegawai dan staf yang lain dalam memastikan semua perjalanan di kolej ini dilaksanakan secara lancar di kolej-kolej kediaman, di makmal sains, di perpustakaan, di pejabat pentadbiran, menyediakan pengangkutan, menyediakan kemudahan ICT dan juga membantu untuk kami memastikan semua peralatan dalam keadaan boleh digunakan. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, Kolej Mata Kasih Johor ini, pensyarah kita ini adalah terdiri
25% daripadanya memang dihantar ke luar negara untuk memastikan mendapat ilmu kependidikan yang terkini dalam memastikan kami semua boleh mencapai visi dan misi sepanjang para pelajar berada di kolej ini. Tuan-tuan, puan-puan di Kolej Mata Kasih Johor ini, para ibu bapa yang dihormati sekalian, kita dalam beberapa bulan ini masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan sehingga 31 Ogos 2020. Dalam tempoh ini, kita semua mestilah mematuhi arahan, peraturan dan SOP-SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan dalam memastikan untuk mencegah penularan COVID-19 di negara kita. Oleh yang sedemikian, banyak amalan-amalan kita yang biasa sebelum ini terpaksa diubah dan diselaraskan mengikut SOP yang telah diluluskan. Tidak terkecualilah di Kolej Mata Kasih Johor ini. Marilah kita bersama-sama mengamalkan norma baharu seperti mana yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara, dan khususnya di Kolej Mata Kasih Johor ini. Semua hendaklah berusaha membasuh tangan kita sekiranya mungkin. Lakukanlah penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan sentiasalah memakai pelitup muka, terutamanya bagi mereka yang mempunyai gejala seperti demam, batuk, selsema dan terbersin. Jika tuan-tuan dan anak tuan-tuan mempunyai gejala ini, silalah berhubung dengan segera dengan pihak kami agar kami boleh menguruskan untuk anak tuan-tuan terutamanya mendapat rawatan di hospital yang terdekat. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kami di KMJ ini bermula daripada hari ini akan mengarahkan para pelajar untuk mematuhi SOP ini sehinggalah satu keputusan yang lain dibuat oleh kerajaan pada masa depan. Untuk itu, para pelajar yang telah mendaftar di Kolej Mata Kasih Johor pada hari ini ataupun pada esok hari sehingga kepada 6 Ogos, setelah mendaftar, kita tidak akan benarkan keluar daripada kawasan kolej dan juga kita tidak membenarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat lawatan, sehingga kita rasa pasti bahawa kita telah menjamin kesihatan dan keselamatan seluruh warga Kolej Mata Kasih Johor. Oleh itu, kita menjangkakan kita hanya akan membenarkan proses membuat lawatan dan juga para pelajar keluar daripada kawasan kolej ini ialah pada 31 Ogos nanti. Walau bagaimanapun, sekiranya ada keputusan yang terbaru yang memudahkan kita akan laksanakan dengan sekadar segera yang boleh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salah satu perkara yang juga kena mengikut norma yang baru adalah proses pengajaran dan pembelajaran. Di kolej ini memang sebenarnya sebelum COVID-19 pun kita telah mengamalkan ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 yang amat selari dengan saranan perubahan yang dilakukan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Pendidikan di sekolah-sekolah buat akhir-akhir ini, iaitu pembelajaran secara online dan juga penggunaan alat-alat media untuk pembelajaran. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan bersedialah untuk memberi sokongan kepada pihak kolej, kerana pembelajaran pada masa sekarang ini mempunyai risiko yang tinggi jika kita bertemu secara bersemuka.
Oleh itu kita akan mengamalkan pengajaran dan pembelajaran secara tidak bersemuka. Oleh itu penggunaan gadget-gadget pembelajaran, pengajaran, mengguna pelantar-pelantar, mengguna laman web, mengguna Google Classroom, memerlukan peralatan, memerlukan capaian internet. Jadi kita perlulah berkorban untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita boleh belajar. Maka besarlah harapan saya, ibu bapa sekalian, memahami keadaan tersebut dan bersedia untuk melalui perubahan yang berlaku secara tidak langsung demi masa depan kita dan juga anak kita. Di dalam kawasan kolej ini, pihak kolej sudah bersedia menyediakan pelbagai 41 capaian internet di dalam kawasan kolej. Jadi untuk mencapai tidak ada masalah, tetapi perlukan data. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kenakan menyediakan peruntukan khas untuk anak kita masing-masing. KMJ ini boleh mengeluarkan pelajar yang pertama sekali yang KMJ nak keluarkan ialah pelajar yang berpengetahuan dan kompeten. Selain daripada itu, jika kita mempunyai ilmu pengetahuan, kita mestilah mempunyai kemahiran. Kemahiran bagaimana untuk menyelesaikan masalah tidak diajar di sekolah-sekolah, tetapi diajar secara tidak langsung melalui pelbagai aktiviti. Sama ada aktiviti itu secara berkumpulan ataupun secara berindividu. KMJ juga ingin melahirkan pelajar yang boleh memahami di antara satu sama lain dengan menggunakan komunikasi-komunikasi yang bersesuaian untuk bersaing dalam persekitaran pendidikan dan juga pekerjaan pada masa depan. Kita juga ingin melahirkan pelajar yang tidak berhenti belajar setelah tamat pendidikan di universiti, tetapi mereka belajar sehinggalah ke liang lahat. Kemahiran yang mereka miliki dipindahkan kepada generasi yang baru. Inilah 4 matlamat pembelajaran di Kolej Matrikulasi Johor. Seperti mana program matrikulasi yang telah berumur 20 tahun ini, pelajar-pelajarnya telah mula sampai ke luar negara untuk meneruskan pengajian mereka. Inilah para pelajar yang dilahirkan oleh Kolej Matrikulasi Johor dan oleh Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Universiti-universiti seperti United Kingdom, Australia, New Zealand dan Hong Kong menerima para pelajar lulusan matrikulasi untuk belajar di universiti mereka. Itu adalah universiti-universiti selain daripada universiti itu, ada juga universiti di UK, ada juga universiti di Indonesia, Kanada, Korea Selatan juga menerima pelajar lepasan matrikulasi. Jadi pelajar lulusan matrikulasi ini bukan hanya belajar di kolej di universiti dalam negara, tetapi juga mereka telah belajar di luar negara. Inilah di antaranya yang saya nyatakan sebentar tadi. Di Kolej Matrikulasi Johor telah mempunyai 25% bilangan pensyarah kita yang muda-muda adalah menerima pendidikan lanjutan di universiti di luar negara. 25% daripada 200 orang, 50 orang yang belajar di luar negara dan balik mengajar di kolej-kolej matrikulasi. Tuan-tuan dan puan-puan, bercakap memang mudah, tetapi di sini saya ingin berkongsi beberapa kejayaan para pelajar yang telah dilahirkan oleh Kolej Matrikulasi Johor yang boleh dibanggakan
Bukan hanya sahaja dia anak Johor, tetapi dia juga adalah pelajar Kolej Mertekasi Johor, tetapi juga membanggakan negara. Contohnya adalah seperti Dr. Hafizah Nur binti Isa. Ini adalah pelajar yang lulus daripada KMJ tahun 2005-2006. Belajar PhD di University of Glasgow di Scotland. Ya. Kenapa kita highlightkan kejayaan Dr. Hafizah ini? Kerana dia adalah salah seorang daripada pelajar Malaysia yang telah bersama-sama membuktikan bahawa teori Albert Einstein berhubung dengan gelombang graviti itu terbukti benar pada tahun 2016. Oleh itu beliau dianugerahkan anugerah khas belia negara pada tahun 2016 kerana pencapaian yang cemerlang dalam bidang sains itu. Yang keduanya, manakala saudara Suhazli bin Muhammad, pelajar KMJ sesi 2010-2011, adalah pelajar kurang upaya yang telah berjaya dalam bidang sains komputer di dalam negara. Walaupun di kolej ini dia mengambil jurusan perakaunan, tetapi di universiti dia menukar bidang sebagai mengambil sains komputer, menukar bidang, tetapi dia masih lagi berjaya kerana telah menerima pendidikan di Kolej Mertekasi Johor. Sekarang ini beliau adalah salah seorang pegawai IT di Mampu Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Selain daripada pelajar yang sempurna boleh berjaya di KMJ ini, satu lagi kita tunjukkan seorang pelajar yang dikenali, Dr. Abdul Kadir Shah bin Syahibuddin, seorang pelajar KMJ pada sesi tahun 2014-2015. Ini adalah satu-satunya seorang doktor yang terlibat dalam banyak perkara, iaitu dia adalah seorang pemimpin di dalam Global Ambassador di International Young Leaders Assembly. Selain daripada itu juga, dia juga adalah Presiden Yadim sesi tahun 2015-2016. Dia juga adalah seorang director bagi satu pertubuhan Medzum 2018, dan dia adalah penolong timbalan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UM pada tahun 2015-16, dan beliau sebenarnya adalah Presiden ataupun yang dipertua Jawatan Perwakilan Kuasa KMJ tahun 2014-2015. Kejayaan Dr. Abdul Kadir ini menunjukkan bahawa orang yang terlibat dengan kepimpinan, sibuk menjadi pemimpin, pun masih boleh berjaya sekiranya kita belajar bersungguh-sungguh di Kolej Mertekasi Johor. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya saya berharap tuan-tuan dan puan-puan serta para pelajar Kolej Mertekasi Johor yang dikasihi sekalian, syarat untuk berjaya hanyalah satu: berusahalah bersungguh-sungguh, kerana usaha tangga kejayaan. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malu jaya, kita jaga kita. Sekian, terima kasih.